Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Alhamdulillah, pertama dan selamanya syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pagi yang berbahagia ini kita dibangunkan, diberikan kesempatan, diberikan peluang untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dapat kita duduk di hadapan kaca TV menyaksikan Tanyalah Ustaz pada hari ini, biar tahu jangan keliru. Dan seperti biasa kita bakal bawakan topik-topik yang menarik untuk kita bincangkan berkenaan dengan kehidupan seharian kita. Dan pada hari ini berkenaan dengan topik ibadah, sakit tetap solat. Jadi bagaimana kupasan dan perbincangannya sebentar lagi kita akan bawakan kepada anda semua. Istimewa pada hari ini tanggal Isnin 23 November 2020 bersamaan dengan 7 Rabiul Akhir 1442 Hijrah. Kita bersiaran secara langsung untuk menjawab persoalan-persoalan dari penonton semua. Semoga semuanya dalam keadaan bersemangat pada pagi ini untuk menuntut ilmu dan ceria dalam kehidupan anda untuk melaksanakan tugasan-tugasan yang telah anda rancang. Baik, berkenaan dengan topik sakit tetap solat pada pagi ini, kita bakal mengupas berkenaan dengan bagaimana solat ketika sakit dan praktikalnya. Sebentar lagi kita akan huraikan satu persatu untuk anda semua. Baik, sebelum itu, seperti biasa, jom kita tinjau dahulu berkenaan dengan status terkini kes COVID-19 di Malaysia. Berapakah jumlah setakat semalam? Baik, sama-sama kita saksikan di skrin TV anda. Kalau kita dapat lihat setakat semalam ya, jam 5 petang semalam, 22 November 2020 ada kes terbaru, ada 1096 kes dan kes sembuh baru ada 1104 kes dan jumlah kematian yang berduka citakan kita semalam ada 3 kes kematian. Jadi menjadikan jumlah kes keseluruhan 54,775 kes. Jadi sama-sama kita berdoa dan terus kekal dalam keadaan mematuhi SOP dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya segera diangkat wabak yang sedang melanda negara kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih diucapkan kepada semua penonton yang menyaksikan dan jangan lupa untuk sebarkan kepada sahabat-sahabat anda. Baik, sebelum saya terlupa, saya maklumkan juga kepada penonton-penonton yang ingin bertanyakan soalan, boleh pergi ke dua saluran kita seperti biasa. Untuk buat panggilan, boleh pergi ke 1-800-881677 atau nak terus ke Facebook rasmi kita juga boleh di Tanyalah Ustaz TV3. Di situ kita ada buat secara langsung bagi mereka yang mungkin pada pagi ini tak berkesempatan untuk melihat di kaca TV di rumah, boleh melihat di mana anda berada menggunakan peranti anda. Tapi ingat satu benda yang cukup penting, jangan lupa untuk tekan butang suka dan kongsi untuk sama-sama sebarkan kebaikan. Baik, siapa bintang ilmuwan yang bakal menjawab persoalan kita pada hari ini, memberikan pencerahan kepada anda semua? Tak lain dan tak bukan, tidak asing dengan Tanyalah Ustaz, yakni Al-Fadil Ustaz Ahmad Husni Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Kekal sasa Ustaz kan? Baik, seronok dapat bertemu dengan Ustaz pada hari ini bergandingan untuk menjawab berkenaan dengan topik ibadah sakit tetap solat. Jadi mungkin Ustaz ada sedikit mukadimah terlebih dahulu untuk disampaikan kepada penonton-penonton semua. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Dai Azrin. Ya, saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbana yassir lana wa la tu'assir wa atmim lana bil khair. Alhamdulillah. Pertamanya kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmat inayah dari Allah juga dapat sama-sama kita meneruskan kehidupan, melangsungkan tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan diberi nikmat dan rahmat. Dan antara nikmat yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seringkali dilupakan oleh manusia,
ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang seringkali manusia tu mabuk bila duduk dalam nikmat tu. Mabuk ni maknanya tak ingat, terlupa, seringkali lalai ketika mana berada dalam nikmat tersebut, iaitulah nikmat kesihatan dan nikmat masa lapang. Bila dah sakit, barulah kita tahu harga dan juga nilai sebenar kesihatan. Tanyalah kepada sesiapa sahaja yang menderita sakit. Sudah tentu dia akan memberi satu jawapan yang kalau tidak pun menginsafkan, tetapi memberi kesan kepada kita. Sebab itu kena sentiasalah kita antara perkara-perkara yang disunnahkan oleh Nabi SAW adalah dengan menziarahi orang sakit, dan pahalanya sangat besar. Antaranya diiringi oleh 7,000 malaikat pergi dan balik. Maknanya hebat tu. Maksudnya perkara yang sangat besar. Dan dengan kita mendoakan sahabat kita dan kita orang kata apa, pergi menziarahi itu, antara lainnya menunjukkan kepada kita reflect bahawasanya kita patut bersyukur yang kita ni tengah sihat dan dia tengah diuji oleh Allah Ta'ala dengan kesakitan. Itu yang pertama. Yang kedua, masa lapang yang biasanya kita leka, suka menangguh dan sebagainya, akhirnya menyebabkan kita jadi orang kata apa, orang yang rugi, dan bila mana sudah sibuk, maka ketika itulah baru kita kelang kabut nak buat macam-macam benda. Maka di sini pesanan Nabi SAW untuk mengingatkan kepada kita tentang kondisi manusia. Dan bila kita sebut tentang persoalan ibadah ataupun salat ketika mana dalam keadaan sakit, Islam merupakan satu agama yang sangat sempurna. Dia merangkumi keindahan syariat, kesempurnaan syumuliyah dia, dan juga kamal, dan maksud saya kesempurnaan. Islam itu memberi jawapan kepada setiap permasalahan. Manusia dalam keadaan apa pun dituntut untuk beriman kepada Allah, dan salat merupakan satu ibadah terbesar dalam kehidupan orang yang beragama Islam. Dia hanya boleh dilakukan oleh orang tu sahaja, tak boleh orang lain wakil-wakil. Itu cerita salat ni. Dan perkara pertama yang akan ditanya oleh Allah Ta'ala di akhirat kelak adalah salat. Selesai urusan salat, maka urusan lain juga akan selesai. Kantoi urusan salat, senang cerita. Mana urusan-urusan lain pun lebih kurang begitu. Jadi salat ini diarahkan oleh Allah Ta'ala kepada kita, sama ada kita dalam keadaan musafir ataupun bermukim, dalam keadaan sakit ataupun sihat. Salat itu dilakukan dalam pelbagai bentuk, berdiri, duduk, berbaring, sehingga kan memberi isyarat ataupun membayangkan solat sampai teratu. Kalau orang Kedah kita lah, sampai teratu sekali disuruh kita untuk melaksanakan solat. Kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Taha, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan melainkan aku, dan sembahlah akan diriku serta dirikanlah salat untuk mengingatiku, kata Allah Subhanahu taala. Kemudian Allah Taala berfirman lagi, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Salatlah kamu, dirikan sembahyang. Sebab itu arahan Allah ni berbeza. Solat ni didirikan. Maknanya itu hukum asal solat kena berdiri dulu. Jadi orang sakit ke orang apa ke, kita ada panduan-panduan dia. Kemudian wa atuz zakah, keluarkan zakat. Kita keluarkan daripada duit kita. Warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Firman Allah lagi, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, memuji, bertasbihlah engkau dengan memuji Tuhan, serta fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, istighfar. Ada satu ayat lagi, fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin. Bertasbih memuji Tuhan dan jadilah dari kalangan orang-orang yang sujud. Maka kewajipan Islam ini orang kata apa, suruh kita melaksanakan kewajipan solat ini satu benda yang pasti. Tetapi dalam keadaan-keadaan tertentu, ada keadaan-keadaan yang menyebabkan kita dibenarkan mengambil rukhsah, iaitu keringanan daripada sudut syariat yang membenarkan disebabkan oleh sesuatu keuzuran ataupun sesuatu kesusahan. Maka di situ ada kelonggaran-kelonggaran. Di situ ada karakter-karakter tertentu yang mana disimpulkan menerusi firman Allah Ta'ala, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah dan dengan secara mana
setakat mana yang kamu mampu, sedaya upaya kamu. Maknanya mengikut keadaan kita masing-masing. Di sini kita ada satu fiqh yang dinamakan sebagai fiqhul mizan. Apa dia? Fiqh kita nak memberi pertimbangan. Mizan ataupun pertimbangan orang sihat tak sama dengan pertimbangan orang sakit. Contoh, orang sakit gigi, suruh dia bercakap tengok. Dia bukan bercakap, dia boleh nampak. Dia bagi tahu ya. Dia tak bercakap dah. Dia kata hampa jangan hingar. Tak boleh bising, tak boleh apa. Sebelum ni tak ada masalah. Duk hunga-hunga dengan kawan-kawan apa semua. Tapi bila pertimbangan yang orang kata apa, pada ketika sakit, sangat berbeza daripada ketika sihat. Kerana itu Islam syariatnya memberi jawapan kepada setiap permasalahan manusia, kepada setiap perkara manusia dan dalam erti kata untuk mengekalkan kondisi kita ini sentiasa mentaati Allah dalam setiap keadaan. Maksudnya dalam apa jua keadaan pun, susah, senang, lapang, sesak, sihat, sakit, ada sahaja jawapan syariah untuk membantu manusia mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Justru tidak ada alasan bagi kita sakit. Ada sakit yang menghalang solat, ada sakit yang tidak langsung menghalang solat. Terutama kepada orang lelaki lah. Bagi orang perempuan ada sakit-sakit yang menghalang untuk dia solat dan juga menggugurkan, bukanlah menggugurkan kewajipan solat tu, menggugurkan maknanya dia tak payah sembahyang pun. Contoh perempuan haid dan sebagainya, dan dia tak perlu ulang pun sembahyang dia. Jadi ini adalah keadaan-keadaan terutama bagi orang yang sedang sakit, bagaimana cara kita untuk membantu mereka mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu bersyukurlah kita sebagai penganut agama yang mempunyai jawapan kepada setiap permasalahan. Baik, terima kasih Ustaz untuk mukadimah awal berkenaan dengan perbincangan kita, sakit tetap solat. Yang mana ada kita antara kita pada hari ini, bila mana sakit saja, tak kira sakit biasa ke, sakit kronik ke, sakit walaupun sedikit dah kita meninggalkan solat. Tapi sebenarnya ada cara-cara yang tertentu untuk kita sampaikan kepada anda semua sebentar lagi berkenaan dengan bagaimana solat ketika sakit dan jangan sewenang-wenangnya meninggalkan solat. Baik, untuk kita buka perbincangan kita, untuk soalan pertama mari kita lihat di Facebook. Tanyalah Ustaz TVT kepada sahabat kita, Tuan Johari. Baik, Johari Hasnah, mungkin gabungan nama di antara suami dan isteri. Baik, Assalamualaikum Ustaz, golongan yang bagaimanakah dibolehkan meninggalkan solat ketika sakit? Adakah perlu menjamakkan solatnya dan siapakah yang wajib menggantikan solat orang itu? Mohon pencerahan Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih Ustaz Husni. Senyum nampak gigi, insya-Allah ada rezeki kita jumpa lagi. Oh, dia buah pantun kat hujung. Kan, kawan Ustaz ke kan? Dia bos tu kita jumpa lagi, dia kata. Baik, terima kasih Tuan Johari, Facebooknya Johari Hasnah. Terima kasih atas soalan yang ditanyakan. Katanya dia sakit yang macam mana katanya dibolehkan meninggalkan solat, dan kalau dia kata dah tinggal itu kena ganti ke, kena jamak ke, bagaimana Ustaz? Silakan. Baik. Terima kasih soalan daripada penonton kita pada pagi ini, membuka tirai perbincangan kita lah. Pertama sekali, golongan apakah yang boleh meninggalkan solat ketika sakit? Dalam perbahasan ini, bila kita tengok secara umumnya, solat itu perlu dilakukan walau apa jua keadaan sekalipun. Sama ada kita mempunyai keupayaan untuk bersuci dengan dua kaedah bersuci ataupun tak ada keupayaan. Ataupun dalam keadaan yang memang kita ini selagi mana kita sedar dan mampu ingat kewajipan solat itu, maka setakat itu kita kena solat. Maknanya sampai taraf tu. Yang boleh tinggal ni golongan yang macam tadi saya sebut. Contohnya keuzuran yang dibenarkan oleh syariat menyebabkan dia tak boleh solat. Contoh orang perempuan yang haid, maka dia tidak perlu solat. Maka itu keuzuran yang dibenarkan. Yang kedua, ketika mana seseorang itu berada dalam keadaan dia itu tidak sedarkan diri, mughma alaihi, orang yang pengsan ataupun orang yang dipengsankan. Dipengsankan Ustaz? Dipengsankan, orang demah dia pengsan. Contoh, ataupun dia macam-macam cara boleh dipengsankan. Duduk dalam operation, dalam orang kata pembedahan pun dipengsankan juga. Ataupun diberi minum ubat ataupun seumpamanya mengikut pandangan daripada Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Maka golongan-golongan ini ada hukum dia pada waktu dia
pengsan, tak sedar diri, koma dan seumpamanya, ketika itu dia dibenarkan meninggal solat. Kerana apa? Kerana pada waktu itu dia telah terkeluar daripada ribqat taklif. Dia terkeluar daripada gelung pentaklifan. Maknanya dia sudah hilang pentaklifan ketika itu. Sebab apa? Sebab antara benda-benda yang menunjukkan orang itu bertanggungjawab adalah berakal. Maka waktu tu dia bukan tak ada akal, tetapi fungsi akalnya bukan kita kata hilang, tetapi berada dalam kondisi yang lain. Turn off seketika. Turn off sekejap. Maksudnya dari sudut norma biasa dia boleh melihat, boleh memahami dan sebagainya. Bila dia pengsan, dihilang semua tu. Dia shut down sekejap. Okay. Jadi kita faham. Itu golongan yang boleh meninggalkan solat. Apakah mereka ini perlu menjamakkan solat dan seumpamanya? Ada kondisi-kondisi. Contohnya orang yang akan menjalani pembedahan. Dia tahu dah dia nak menjalani pembedahan. Maka pada ketika itu pembedahan dia tanya dah, berapa lama bedah ni? Bedah ni lebih kurang 5 jam. Itu 5 jam. Lepas pada bedah tu nak jaga pula lagi 3 jam. Contoh 8 jam. Jadi makna dia tahu 8 jam ni makan 2 waktu. Maka dia boleh jamak solat ketika itu. Maknanya kalau pembedahan tu berlaku lewat, dia boleh jamak takdim. Kalau pembedahan tu berlaku awal, dia boleh jamak takhir. Tapi sebaik-baiknya susun jadual itu supaya kita boleh orang kata apa, solat mengikut kriteria waktunya. Maksudnya kalau boleh masih lagi ada waktu solat selepas daripada kita melakukan pembedahan dan kita yakin bahawa kita boleh solat selepas itu, maka kita boleh solat jamak takhir, tak ada masalah. Kita boleh pilih antara dua. Begitu juga orang-orang yang mempunyai masalah-masalah seperti bawasir yang berpanjangan, orang perempuan yang istihadah dan sebagainya, ada keringanan-keringanan untuk mereka melakukan solat jika berlaku keadaan yang sangat teruk. Istihadah ni pun dia ada level dia. Ada yang kejap-sekejap keluar darah, ada yang keluar darah sepanjang masa tak berhenti-berhenti. Itu tengok keadaan macam mana. Jadi inilah keadaan-keadaan yang dibenarkan. Sebab mengikut satu riwayat dalam satu hadis pernah diriwayatkan bahawa Nabi SAW pernah menjamakkan solat bukan kerana peperangan, bukan kerana takut, bukan kerana musafir, ataupun bukan kerana peperangan, dan bukan kerana apa-apa sebab yang lain. Maknanya ada sebab-sebab yang lain yang membolehkan kita itu untuk menjamakkan solat. Kemudian soalan apa yang nombor 3 tadi? Kita boleh ke orang lain tolong ganti? Untuk menggantikan solat kita ni nak ganti solat orang lain, kita kena faham bahawasanya menggantikan ibadat bagi orang lain ni ada beberapa kriteria ibadat sahaja. Yang pertama yang boleh kita gantikan ibadat orang lain ni, pertama sekali puasa. Puasa. Yang kedua, kita boleh gantikan ibadat orang lain ni haji. Okey. Yang ketiga, kalau orang tu tertinggal zakat, kita boleh mewakilkan orang tu. Jika dia diwakilkan kepada kita, maka itu boleh kita wakilkan untuk bayar zakat dan seumpamanya. Tetapi dalam bab solat, dia adalah bab yang disyariatkan atas setiap individu. Seorang-seorang. Dia kena buat tak boleh pergi wakil orang lain. Kalau macam tu kita pergi subkon lah dekat kawan kita yang rajin. Nampak dia rajin semayang, kata subkon. Kita bagi kontrak kat dia, bayar berapa. Dia tak boleh dilakukan oleh orang lain. Begitu juga orang kalau meninggal, solat itu tidak dilakukan oleh warisnya. Yang ditinggalkan. Inilah pendapat yang dikemukakan oleh jumhurul ulama, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahul jazaa'il awfa. Bahawa sesungguhnya tidak ada balasan bagi orang lain melainkan balasan diri dia sendiri. Setiap orang tu bertanggungjawab atas diri sendiri. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Orang ni dia tak tanggung dosa orang lain. Dan apa yang diusahakannya itu akan diperlihatkannya kepada dirinya di akhirat kelak. So, solat kita tak boleh ganti solat orang lain. Solat ni nafsi. Satu perkara yang memang akan dilakukan oleh orang itu sahaja, bukan seperti beberapa ibadat lain seperti tawaf dan seumpamanya. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz untuk pencerahan berkenaan dengan soalan yang ditanyakan oleh sahabat kita sebentar tadi. Sakit yang bagaimana katanya boleh dia meninggalkan solat dan jamak serta diganti setelah daripada waktu itu. Baik, banyak lagi perbincangan kita nak bawakan kepada anda semua. Keluarga besar Tanyalah Ustaz.
Ustaz. Tapi kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah bertemu kembali bersama sidang penonton setia Tanyalah Ustaz. Pada pagi ini kita membicarakan berkenaan dengan sakit tetap solat. Berkenaan dengan bagaimana kita ni dalam keadaan sakit yang mungkin kecil ataupun sakit yang parah, tetapi ada caranya untuk kita solat dengan keadaan sempurna dan jangan sewenang-wenangnya kata aku sakit, aku tak boleh solat jadi terpaksalah aku tinggalkan. Tidak ada istilah itu kerana Islam agama yang sempurna mengajarkan kita setiap bentuk perkara daripada sekecil-kecil perkara sampai sebesar-besar benda untuk kita lakukan, apatah lagi dalam hal ibadat. Baik, mari kita lihat satu soalan di Facebook yang mana datangnya dari sahabat kita Kak Sabah. Baik, mari kita tinjau. Assalamualaikum. Katanya seandainya kita sakit sampai tahap tak boleh mengambil wuduk sendiri, pada masa yang sama kita berada dalam keadaan berhadas, apakah ada kelonggaran untuk kita tidak menunaikan solat ataukah kita mesti juga solat sebagai tanda menghormati waktu? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga Kak Sabah atas soalan yang ditanyakan. Saya dapat tangkap di sini soalannya berkenaan dengan solat hormat waktu, Ustaz. Bagaimana kaedahnya? Silakan Ustaz. Baik, yang pertama sekali bila kita sebut tentang keadaan seseorang itu dia tak boleh ambil wuduk langsung. Pertama sekali dia kena tengok ada orang lain yang boleh tolong ambil wuduk untuk dia. Tak kira yang ni dah tak kira dah sama ada lelaki ke perempuan ke ataupun sesiapa sahaja walaupun berlainan jantina ketika itu maksudnya contoh sebagai contoh kalau dia duduk di hospital. Jadi banyak keadaan ni sebab kita kena bezakan keadaan satu individu kepada keadaan individu yang lain. Okay, contoh dia berada di hospital, tak ada waris. Kita cerita tak ada waris lah. Tak ada anak, tak ada siapa yang boleh bantu dia. Sama ada kalau dia perempuan ataupun dia lelaki, sama ada yang mahram dengan dia ataupun satu jantina dengan dia. Maka yang datang tu siapa? Yang datang tu pembantu hospital dan seumpamanya. Maka orang yang membantu tu kena tahu. Kalau ikut hukum asal, maknanya kalau dia pegang tanpa ada perasaan syahwat apa semua, tak jadi masalah. Kerana sedang sakit. Isu dia sekarang ni persoalannya sedang sakit. Sebaik-baiknya dia cari. Kalau nurse yang datang, pembantu yang datang tu kalau dia lelaki, nurse lelaki lah yang buat. Kalau dah tak ada langsung, barulah berpindah kepada yang perempuan. Tetapi orang kata apa, sebaik-baiknya kalau boleh yang membantu tu memakai sarung tangan ataupun seumpamanya. Untuk mengelakkan daripada apa-apa orang sakit ni bukan boleh tentu juga. Dia hak lain dia sakit, hak syahwat dia tak apa sakit. Boleh jadi. Okey, itu dalam kes tak ada. Dan hukum orang lain mengambil wuduk bagi pihak pesakit adalah diharuskan dan dibolehkan mengambil bentuk istighraq. Maksudnya seolah-olah tangan dia tu tak mustakmal ke orang tanya kan. Kalau contoh dia tu sakit, kita nak ambil wuduk dekat dia, kita nak sembuh air kat kita ataupun kita nak sapu dekat muka dia ataupun sebagainya, ataupun kita bawa air kan, kita bawa air kita lap muka dia ataupun kita basuh muka kaki dan seumpamanya, itu tidak menjadikan mustakmal. Sebab apa? Sebab itu dianggap sebagai macam bekas. Tapi syarat orang tu mesti dia basuh dulu tangan dia terlebih dahulu sebelum dia membuat orang kata proses wuduk kepada orang lain. Itu yang pertama, kalau dia tak boleh ambil wuduk. Kalau dia tak boleh ambil wuduk sendiri, kena orang lain bantu. Sebaik-baik waris. So ni waris-waris kena ingat, anak-anak dan ahli keluarga. Kalau ada ahli keluarga kita sakit, kitalah yang patutnya terlebih dahulu memberikan pertolongan dan bantuan. Kalau waris tak peduli, waris berdosa. Sebab apa? Sebab menggagalkan usaha dia tu untuk beribadah kepada Allah. Sedangkan kita boleh bantu. Jadi waris-waris, anak-anak terutamanya, tolong ingat benda ni. Tolong ingat kalau mak ayah sakit ataupun adik-beradik kita sakit dan seumpamanya, kitalah yang lebih dahulu orang kata turun untuk membantu. Sebab itu kalau dia tak boleh nak dapat mengambil wuduk. Kemudian soalan yang seterusnya apa tadi? Boleh tak solat hormat waktu? Okey. Dan kalau dia tidak
mampu untuk solat, Ya. dia panggil solat ini ataupun dia tak mampu untuk mengambil sama ada wuduk ataupun tayamum. Dipanggil orang ni sebagai faqidut tahurain. Orang yang hilang dua kaedah bersuci. Dia tak dapat nak bersuci dua-dua. Baik. Dalam mazhab Syafi'i mengatakan bahawasanya orang-orang yang macam ni dia kena solat, dia hormatil waqti kerana menghormati waktu, dan hukumnya dia kena qada selepas daripada itu. Cuma ada satu pandangan sahaja. Ada pandangan ulama yang berbeza, antaranya mazhab Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahawasanya dia boleh solat tetapi qada tak payah. Tapi dalam mazhab Syafi'i kena qada, dan dia masih tetap perlu melaksanakan solat dan solat itu tidak boleh ditinggalkan. Allah. Baik, itu pencerahannya berkenaan dengan bagaimana tadi jika tidak boleh mengambil wuduk dan solat hormat waktu dibolehkan, tetapi setelah pada itu kena ganti kembali, qada kembali. Baik, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Assalamualaikum, siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Siapa di sana? Saya Puan Hajar Sarah dari Tawau Sabah. Puan Hajar Sarah dari Tawau Sabah. Oh, Tawau Sabah. Ya, soalannya Puan. Begini, saya ni kan seperti dimanit kalau pergi withdraw. Jadi untuk saya uduk dan dalam soal tentang pembayaran suhu boleh. Puan, minta maaf, saya tak berapa jelas dengan soalannya, Puan. Soalan saya dulu lihat, soalan saya kalau jarak mendekati Tuanku, kenapa? Gitu. Jadi boleh kata saya juga di tentang kemarin itu. Tapi setengah orang cakap, kalau kita tidur, tadi kita tidak letak di lantai, dan kan tidak tahu pasal saya miskin, sampai ke kanan tulisan. Betul tak tu? Okey, Puan. Okey, Puan. Itu saja ke soalannya? Itu soalan saya. Jadi kepada cakap saya tidak pernah supaya saya selesai dalam 4 lantai. Okey, Puan. Baik, terima kasih, Puan. Sama-sama. Baik, terima kasih Puan. Puan Sarah dari Tawau Sabah yang bertanyakan soalan. Saya dapat baca dan teliti, fahami, halusi soalannya. Dia bertanyakan bila mana dia ni Ustaz, dia ada sakit kencing manis. Yang mana dia kata kalau dia ni solat yang macam solat subuh 2 rakaat pendek, dia okey. Tapi bila mana masuk solat asar, solat zuhur, solat isyak, maghrib pun kadang-kadang terasa juga kata kaki kebas lah, tak boleh berdiri lama. Dan bila mana jadi macam itu, dia jadi macam kadang-kadang tu tak selesa berdiri dengan betul, kadang-kadang bergeraknya jadi banyak kan, jadi macam bila rukuk pun kadang-kadang tersebut juga perkataan aduh dan sebagainya. Jadi macam mana keadaan tu Ustaz? Baik. Alhamdulillah Da'i Azrin faham. Saya tidak faham langsung. Saya kena baca betul-betul tadi. Masya Allah, tabarakallah. Saya biasa bukan, tapi cuma tak jelas tadi. Mujur da'i faham. Saya, Masya Allah, tabarakallah. Aduh. Baik. Pertama sekali, kalau pesakit kencing manis. Pesakit kencing manis ni pun ada level. Ya. Ada yang sehingga, lemah suatu badan, tak boleh bangun pun ada. Okey, baik. Dalam keadaan bila mana dia berasa sukar untuk berdiri, maka ketika itu dia boleh solat secara duduk, dan tetapi dengan syarat apabila dia mampu berdiri, dia kena berdiri betul terlebih dahulu. Dia kena berdiri betul dulu. Berdiri betul. Okey, pertama. Yang kedua, selepas dia angkat takbir, kalau dia tahu pada waktu tu dia memang rasa kaki kebas, dah menggeletar dah apa semua, dia boleh duduk. Okey, faham. Okey. Kalau dia langsung tak boleh berdiri, dia boleh terus duduk. Ini kita bicarakan dalam solat fardu. Solat sunat tak apa duduk terus. Tapi solat fardu dia kena berdiri dulu. Kena usaha dulu berdiri. Maksudnya kalau dia boleh berjalan daripada dapur ke ruang tamu, dia boleh berdirilah tu. Okey, isu dia. Tapi betul, kaki kebas, teruk. Ini masa tu sama ada gula tinggi sangat lah tu. Dia kaki kebas, dia mulalah tangan kebas apa semua, mengadui apa semua, tak larat. Okey, dia boleh kena berdiri dulu, kemudian lepas dia berdiri tu dia duduk atas kursi ataupun duduk dengan cara-cara yang tertentu. Tapi bila kita sebut dalam keadaan tadi, saya faham dia nak duduk iftirash pun tak boleh, dia nak duduk tawarruk pun tak boleh, dia nak duduk tarabbu' pun tak boleh. Apa keadaan tiga ni? Iftirash macam kita duduk antara dua sujud, tawarruk macam kita duduk masa kita tahiyat akhir, dan tarabbu' kita duduk bersila.
Itu keadaan duduk asal yang mesti dilakukan dulu sebelum duduk atas kursi. Maksudnya kalau boleh buat macam tu, duduk macam tu dulu. Okey, sebab apa? Sebab dia lebih dekat kepada sujud. Tapi dalam keadaan dia tadi, contoh, tak boleh berdiri, dia duduk. Kemudian waktu dia rokok dalam keadaan dia berada di atas kursi. Tetapi sekiranya dia mampu sujud, maka dia kena sujud. Faham? Dia mampu sujud. Dan selepas sujud tu, dia bangun duduk antara dua sujud. Tu dia mampu buat. Kemudian dia naik balik, dia duduk balik atas kursi. Itu dalam keadaan. Tapi kalau dalam keadaan sujud pun dia tak mampu, maka ketika itu memadai dia duduk atas kursi sehingga selesai solat dia. Sebab sujud ni ada berkaitan dengan lutut. Ada orang yang memang sakit lutut dan sebagainya. Dia memang bila dia sujud tu, dia sujud terus, dia tak boleh bangkit dah. Cerita dia. Ataupun dia nak bangun tu, dia punya mengaduinya lebih banyak daripada berzikir dalam sembahyang. Maknanya yang tu dia memang kena duduk sepanjang masa lah. Tetapi kalau dia mampu untuk sujud, maka dia kena sujud. Allah. Tapi sedikit pertanyaan saya, kalau contoh dia mengadui tadi tu, bunyi adu dan sebagainya kan, bila mana disebut yang tu, adakah batal solat dia ataupun kalau berbunyi dan juga mengeluarkan perkataan, maka batal solat. Itu kena jaga-jaga sikit lah. Janganlah mentang-mentang lah boleh, bukanlah kata kita boleh mengadui, tapi kalau mengeluar sampai keluar perkataan ataupun sesuatu yang mampu difahami, maka itu dianggap membatalkan solat. Jadi sebelum daripada itu, tengok keadaan kita. Janganlah sampai bila kita angkat bunyi yang tu confirm batal sembahyang lah. Jadi kalau setakat sebut Allah, benda-benda yang boleh disebut dalam solat tu tak mengapa lagi. Tapi kalau sudah mengadui, itu memang membatalkan solat. Jadi fahami keadaan sendiri dan solat dalam keadaan yang kita mampu. Baik, terima kasih Ustaz untuk pencerahannya. Jadi kena berhati-hati dengan perkara-perkara yang kadang-kadang kita anggap remeh dan kecil, tetapi sebenarnya boleh membatalkan solat tersebut. Baik, ambil cakna dengan perkara itu. Untuk soalan seterusnya di Facebook, mari kita lihat dari sahabat kita Tuan Muhammad Zakaria Ibrahim. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Bolehkah kita mempercepatkan ibadat solat sekiranya kita dalam keadaan sakit atau dalam keadaan cuaca yang panas? Adakah dikira berdosa seseorang itu sekiranya dia ada simptom COVID-19 seperti batuk dan sesama, pergi solat berjemaah di masjid kerana penyakit ini boleh mudaratkan orang lain? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih juga Tuan Zakaria atas soalan yang ditanyakan. Dua di situ. Yang pertama, mempercepatkan sembahyang kalau panas ataupun sakit, dan yang kedua, ada wabak, ada simptom-simptom tetapi tetap juga pergi menunaikan solat berjemaah. Silakan Ustaz. Baik. Yang pertama sekali, mempercepatkan ibadah solat itu kena tengok. Kalau dia cepat daripada waktu dia, tak boleh lah. Itu nombor satu. Tetapi maksud kat sini ni barangkali mempercepatkan keadaan solat. Maknanya melakukan solat dengan kadar yang wajib sahaja, dan juga ketika mana dia sakit. Ini maksudnya mengambil keringanan. Maksudnya kita meringankan sedikit keadaan solat. Ketika mana kita berada dalam keadaan sakit, kita tidak memanjangkan solat kita. Maka janganlah sampai hilang tumakninah, tetapi dalam keadaan yang ringkas tidak mengapa. Begitu juga ketika panas. Orang tak sedar ni. Ramai tu imam selalu sembahyang jemaat, kalau tengah panas, ada jemaah sampai keluar. Jemaah duduk atas jalan tar. Yang jalan tar tu tahan lagi. Yang duduk atas simen yang betul-betul kena pancaran matahari tu. Dengan tak ada sejadah. Dengan tak ada sejadahnya. Mujur sekarang ni SOP kena bawa sejadah. Hatta bawa sejadah sekalipun dia panas. Betul. Tok imam kena faham lah. Tok imam kena ringkaskan solat. Supaya dia tu inilah. Tapi kalau dia duduk dalam keadaan panas, dia boleh meringkaskan solatnya, tidak jadi masalah. Sebagaimana dalam keadaan-keadaan, contohnya orang masuk dalam masjid tengah dengar khutbah tengah berlangsung, dia nak solat tahiyatul masjid. Solat dalam keadaan ringkas. Maknanya boleh diringkaskan. Yang kedua, simptom COVID. Contoh dia COVID, dia ada simptom ataupun dia mempunyai batuk sesama dan dia pergi solat berjemaah, dan ini boleh menyebabkan orang lain berjangkit. Maka bagi pandangan syariat, dalam satu kaedah menyebutkan la darara wala dirar. Kita tidak boleh menjadi mudarat ataupun memudaratkan orang lain ataupun menyebabkan kemudaratan berlaku. Yang pertama, kalau kita ada simptom, kita pergi dan kita tetap solat jemaah dan menyebabkan boleh berjangkit kepada orang lain.
Maka dalam hadis menyebut la adwa wala tiyarata wala hammata, tidak boleh menyebabkan, tidak ada jangkitan. Maksud hadis Nabi itu ada dua. Satu, ada penyakit yang tidak berjangkit. Satu, ada penyakit yang boleh berjangkit dan boleh disebabkan oleh seseorang menjangkiti ataupun menyebabkan jangkitan. So dalam hadis tu melarang kita menyebabkan jangkitan kepada orang lain. Tak boleh kita menyebabkan jangkitan kepada orang lain. Maka kalau kita sengaja buat macam tu, pertama sekali kita berdosa. Dan kalau ada orang mati, ada kemungkinan. Kat sini ada ulama kata syibhul amdi, bunuh tak sengaja. Ada ulama kata mungkin bunuh sengaja, sebab sengaja dia pergi dalam keadaan dia tahu dia boleh menyebarkan penyakit dan ada orang mati. Maka dalam hal ni kena hati-hati, sebab Islam sangat-sangat menjaga. Sebab tu kalau ada simptom sakit apa semua, please stay at home. Tu dia. Kekallah kat rumah. Khalik fi baitik, ilzamil bait. Maknanya duduk dekat rumah, jangan pergi mana-mana. Sebab apa? Sebab kamu boleh menyebabkan mudarat kepada orang lain, dan ini dilarang oleh agama. Baik, mempercepatkan solat sebentar tadi, lihat pada keadaan, ada yang dibolehkan, tetapi kalau tak ada apa-apa sakit dan sebagainya, maka eloklah dilakukan seperti biasa dalam keadaan yang cukup terbaik. Dan yang perhatikan yang kedua, berkenaan dengan ada simptom, janganlah pergi kerana takut menyebabkan jangkitan kepada orang lain. Jadi perkara itu patut kita fahami. Kita berehat seketika, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Ramai di antara kita yang marah bila mana ditimpa sakit ataupun penyakit, tetapi lupa kita perhatikan ada hikmah di sebalik sesuatu, dan kadang-kadang sakit itu menjadi nikmat untuk kita ingat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada pula yang menyebutkan, adakah sakit itu juga jadi nikmat bila mana kami tak dapat beribadat seperti orang lain, dapat berdiri dengan sempurna, dapat melakukan segala pergerakan dengan sempurna? Adakah itu juga nikmat? Tetapi sebenarnya ada perkara-perkara yang patut kita perhatikan untuk diajar pada kita dalam kehidupan kita. Sakit datang mengajarkan kita bagaimana untuk solat ketika mana dalam keadaan sakit dan tak dapat lakukan dengan sempurna. Itu satu ilmu yang Allah berikan kepada kita. Baik, okey, kita nak meneruskan perbincangan dan kita nak ambil soalan seterusnya di Facebook Tanyalah Ustaz TV3 dari sahabat kita Puan Nur Hayati Ismail. Baik, soalannya, Assalamualaikum. Ada 3 soalan Ustaz. Selalu 2, ini 3. Baik, katanya yang pertama, adakah seorang tua yang uzur juga wajib atas menjelaskan hukum qauli dan fi'li? Yang kedua, adakah kita perlu membimbing bacaannya sedangkan kita tahu dia seorang yang faham bacaan dalam solat sebelum-sebelumnya? Yang ketiga, apakah langkah atau adab terbaik kita menegur seseorang yang ambil mudah solatnya ketika sakit sewaktu kita melawatnya? Mohon perkongsian ilmu dari Ustaz. Terima kasih, Kak Yat, Bandar Tasik Puteri, Rawang, Selangor. Terima kasih Kak Yat atas soalan yang ditanyakan. Yang pertama tadi katanya, bagaimana kalau orang ni tua? Saya ulang kembali soalannya untuk penjelasan. Orang tua yang dah uzur, sebut pun tak berapa betul lagi dah, untuk dia menjelaskan bacaannya. Perlu ataupun tidak juga untuk dia menjelaskan, sebab dah terlalu uzur tua dan cakap pun tak berapa fasih lagi. Baik, okey. Dan soalan yang kedua berkenaan dengan bagaimana kita ni nak membimbing bacaan seorang yang uzur tua tadi, sedangkan dia kata sebelum ni dia tahu dah macam mana cara yang baca dengan betul, tapi cuma sekarang dia tak boleh baca dengan baik kerana sudah pun usia lanjut. Yang ketiga berkenaan dengan macam mana nak tegur kawan kita ataupun sahabat kita yang sambil lewa, dia buat tak kisah, bila mana sakit langsung tak dihiraukan ibadatnya, bagaimana nak tegurnya saat kita melawat dia, Ustaz? Silakan. Okey, baik.
Pertama sekali bila sebut tentang rukun qauli dengan rukun fi'li. Rukun fi'li ni kalau dia tua uzur macam tadilah. Kalau dia tak boleh sembahyang berdiri, dia sembahyang duduk. Kalau dia tak boleh sembahyang duduk, dia sembahyang berbaring. Kalau dia tak boleh sembahyang berbaring, dia boleh mengisyaratkan dengan isyarat mata dan juga seumpamanya lah. Baik. Bagi orang yang tua yang mungkin slurring. Slurring, Ustaz? Slurring. Bahasa orang putih tu. Bahasa Melayu lah, Ustaz? Bahasa orang Melayu dia ni kalau Kelantan bolok-mok. Ni dia cakap tak berapa pasal macam tu? Cakap tak jelas. Ya, Dia cakap tu ada mungkin ada sakit. Ada orang ada sakit ulcer lidah, sakit mulut, hypersalivization, macam-macam lah penyakit yang boleh berlaku. Dan dia menyukarkannya untuk bercakap. Apatah lagi untuk membaca rukun qauli. Maka dalam keadaan ni dia tidak wajib memperdengarkan rukun tersebut dekat diri dia. Maksudnya untuk diri dia nak dengarkan tu tak wajib dia buat begitu. Ini berdasarkan sebagaimana yang disebut oleh Imam Nawawi dalam Al-Majmu' bahawasanya kalau orang tu sakit tak boleh nak bercakap, dia hanya perlu gerak lidah sekadar dia mampu sahaja. Sebab kalau kita tengok dalam apa yang dilakukan oleh Nabi SAW pun, Nabi bila mana orang pandang daripada jauh, nampak Nabi bergerak mulut tu kan untuk membaca dan janggut Nabi tu bergerak ikut bacaan. Maka dalam keadaan ni dia gerak lidah sekadar mampu. Jika dia tak dapat nak buat dan sebagainya, dah itu saja yang dia mampu, dia tak perlu ulang solatnya. Sebab solatnya itu solat yang sah. Hatta kepada orang yang hanya boleh solat dengan isyarat. Isyarat mata, isyarat. Benda lain tak boleh. Nak sebut pun tak boleh. Stroke kan? Nak bercakap pun tak boleh. So, apa yang dia faham je lah. Dan apa yang dia tahu. Ada sampai peringkat, apa pun tak boleh. Dia hanya boleh membayangkan solatnya saja. Dia bayangkanlah solat dia. Dia baca dalam keadaan dia membayangkan. Jadi itu ikut keadaan orang tua tu. Jangan pergi paksa pula orang tua tu. Betul. Alhamdulillah, habdah meninggal orang tu. tak payah nak pergi berbetul dia, tak payah apa. Setakat dia mampu. Yang kedua, bila mana dia kata, apakah kita perlu bimbing dia? Kalau dia perlukan bimbingan atau dia minta, maka kita bimbing. Kalau tak, biarlah dia solat atas keadaan yang dia mampu. Nombor 3, kalau orang sakit, kita nak bagi nasihat kepada dia. Macam mana kita tak perlu nak memberi ceramah, tanyalah ustaz 2 jam dekat dia. Yang penting bila kita ziarah dia, nombor 1 kita doakan dia. Kita doakan dia la ba'sa tahurun insya-Allah. Sebab kita duduk orang sakit ni 2 keadaan. Kalau orang sakit tu nak ajak kita bersembang, maka kita duduklah layan dia. Tapi dalam apa-apa keadaan umum seperti mana yang disebut oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah-syarah hadis-hadis yang berkaitan dengan doa kepada orang sakit, dia kata orang sakit ni ada keutamaan dia untuk kita ziarah dia sekejap, kemudian kita balik. Kita tak perlu berlama dengan dia. Kecuali dia minta. Dia kata, hang duduk lemah sikit, aku boring. Contoh lain. Tapi dalam keadaan-keadaan lain, dia mungkin nakkan sendiri. Dia nak duduk seorang-seorang. Kita pergi, kita pegang kaki dia ataupun usap kepala dia. La ba'sa tahurun insya-Allah. Kita balik. Ataupun, syafakallah. Allahumma la shifa'a illa shifa'. Baca doa-doa, sudah. Kita balik. Dan kalau kita tahu dan kita kenal dia ni orang yang culas sembahyang, kita pesan dah. Ni sembahyang yang tinggal dah. Cukup, balik. Tak payah. Kamu tahu tak bahawasanya solat ini merupakan memang tak ada. Dia tengah sakit. Jangan kita memanjangkan sesuatu dan memberatkan lagi. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala suruh kita solat. Allah Ta'ala suruh kita perintahkan keluarga kita solat. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Kamu suruh keluarga kamu solat dan kamu sabar dalam urusan itu. Maknanya ada peringkat-peringkat, ada cara yang perlu kita ikuti, apatah lagi orang yang sakit. Wallahu a'lam. Baik, untuk pencerahan berkenaan dengan 3 soalan yang ditanyakan sebentar tadi tentang mereka yang sudah lanjut usianya, yang sebut pun tak boleh berapa betul lagi dah, dan perbuatan pun tak berapa okey lagi. Jadi setakat mana yang dia mampu, maka laksanakanlah. Jangan dipaksa, jangan dimarah pula. Itu setakat mana yang dia mampu untuk melaksanakan solat tersebut. Dan tentang sahabat kita yang mungkin ambil sambil lewa berkenaan dengan solat walaupun dalam keadaan dia sakit, kita kena tegur dan ingatkan pada dia dalam keadaan yang terbaik, lemah lembut dan seru dengan hikmah. Baik, untuk soalan seterusnya dari Puan Sahziatul Sidik. Okey, Assalamualaikum. Soalannya, bagaimana bagi pesakit
yang dalam ICU dan tidak dibenarkan untuk waris menemaninya seperti penyakit wabak berpenyakit, wabak berjangkit mungkin, apakah terdapat rukhsah yakni keringanan bagi pesakit yang dalam ICU? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih Puan Sahziatun Siddiq atas soalan yang ditanyakan berkenaan dengan duduk dalam ICU dan tak ada teman, waris pun tak boleh datang masuk. Jadi macam mana dalam keadaannya solat? Jadi tak ada siapa-siapa boleh bantu. Silakan. Sekarang ni bukan orang duduk dalam ICU saja. Siapa-siapa masuk hospital pun orang tak boleh teman dah sekarang ni. Betul, dalam keadaan wabak pandemik dan seumpamanya. Itu yang pertama, hakikat yang harus kita sedar. Yang kedua, kalau berada dalam keadaan tersebut, pertama sekali waris minta tolong waris berpesan kepada pegawai-pegawai kesihatan yang menjaga. Jika kita tengok dalam keadaan ICU ni, dia ada dua keadaan. Ada orang dia tak sedar langsung. Ada orang dia sedar sikit-sikit. Boleh bercakap tapi dia perlu dalam ICU. Contohnya orang yang baru lepas operasi jantung. Dia boleh bercakap dengan orang. Tapi minimum. Okey, minimum. Kalau dia berada dalam keadaan boleh berinteraksi, maka kita pesan kepada pegawai perubatan ataupun pegawai kesihatan, pembantu-pembantu perubatan dan seumpamanya agar membantu dia ketika mana setiap waktu solat. Okey, membantu setiap waktu solat. Dan kalau orang kata apa, itulah yang sepatutnya dilakukan oleh sesiapa sahaja, terutama dalam bab apabila kita membantu saudara kita melakukan ibadah, maka kita juga mendapat, bukanlah kata orang kata apa, pahala ibadah yang dia buat tu, benda yang kita tolong dia tu, dan kita menolong seorang hamba Allah melakukan ibadah. Tak usah berkira lah pahala dengan Tuhan ni, Tuhan akan bagi kat kita. Yang penting kita nak buat ke tak, itu satu. Betul. Yang kedua, kalau dia langsung tak boleh bercakap, tetapi mengikut pengalaman, kepakaran doktor kata dia ni dengar, dia ni tahu apa kita cakap. So kita pesanlah, pesan kepada pesakit tersebut dalam keadaan dia ICU dan seumpamanya, pesan kalau yang boleh nak tolong ambilkan wuduk ataupun nak sempurnakan tayammum dan seumpamanya, tolong pesakit tersebut dan pesan je kat dia. Dia masuk tu sembahyang Zuhur ke Asar ke, bagi tahu kata solat. Maka dia akan solat dalam keadaan consciousness dia. Yang kita tak tahu, kita nampak dia unconscious, tapi dia mungkin conscious. Kita tak tahu, dia tak boleh cakap, kan? Yang kedua, sebab keadaan ICU berbeza. Yang ketiga, ni langsung pingsan. Tak sedar. Doktor kata, ni hang cakap apa pun dia tak dengar ni. Kan? Dia tak boleh apa dah. Yang ni memang habis dah ni. Jadi sebagaimana yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Majmu', siapa yang hilang akal sebab tidak diharamkan syarak, jadi gila ataupun dia pingsan, koma, hilang akal sebab sakit, minum ubat kerana keperluan ataupun dipaksa atau meminum satu minuman hingga mabuk hilang akal. Tapi itu hukum lain lah. Cuma tidak wajib solat atasnya bila dia tersedar, tidak wajib qada solat atasnya sama ada singkat atau lama tempoh gila dan pingsannya itu, mengikut apa yang sahih, dan inilah menjadi mazhab kami, kata Al-Imam An-Nawawi. Okay, jadi dalam kes ni mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i berpendapat dia tak perlu qada lah solat tu. Sebab apa? Kalau dia tinggalkan dalam keadaan dia tak sedar, sebab apa? Sebab dia pingsan ataupun koma. Cuma ada satu asar hadis daripada Ibnu Abi Syaibah, bahawasanya Ammar pernah pingsan selama 3 malam. Bila dia jaga, dia tanya, apakah aku telah solat? Aku solat ke? Dia tanya begitu kepada sahabat-sahabat dia. Mereka jawab, kamu tak solat, kamu tidak ma sallaita munzu salat. Kamu tak solat 3 malam. Jadi kemudian beliau berwuduk dan sembahyang qada 3 malam tersebut. Jadi berdasarkan hadis ni, walaupun dalam mazhab Syafi'i kata tidak perlu qada, boleh pegang kepada pandangan itu, tetapi berdasarkan pada ni, kalau tempoh tu tak lama, tak lebih 3 hari, maka ada kesempatan qada. Kalau tak mampu, tak ada masalah, boleh berpegang dengan mazhab Syafi'i sebagaimana tidak menetapkan tempoh, sama ada pingsan sekejap ataupun pingsan lama,
solat itu maknanya gugur atas dia. Wallahu a'lam. Betul, lihat pada keadaannya dan mengikut kemampuan setakat mana yang dia dapat lakukan. Dan kalau boleh yang paling paling apa tadi, paling simple sekali adalah untuk solat dengan hanya membayangkan saja setakat mana yang dia boleh bayangkan. Okey, baik, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Adrin dan Ustaz Ahmad Husni Abdul Rahman. Saya Umar bin Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3 Pekan, Pahang. Ya, Tuan. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Tuan. Makin lama makin slow volumenya. Okey. Okey, nanti saya cuba dekatkan lagi lah ya. Okey. Jadi boleh dengar ya Pak Dai ya? Boleh kuat sikit, Tuan? Halo. Ya. Okey. Itu dia. Jadi, dapat kabarnya pulaan di sana. Ya, wagas. Baik. Jadi soalan saya begini Ustaz ya. Kadang-kadang kita ni Ustaz sakit, maklumlah sakit. Kadang-kadang bukannya berat pada mana sangat pun. Jadi kadang-kadang kaki je patah. Jadi bila kaki patah, tak boleh nak berjalan. Bila tak boleh nak berjalan, payahlah nak ambil uduk. Jadi tak ambil uduk. Jadi mengatakan, dia pula beri alasan, tak apalah nanti bila kaki aku ni sihat, aku pun bolehlah sembahyang pula. Dia kata, kadok lah, bukan aku nak tinggal terus. Jadi, mereka ni mudah sangat. Sedangkan ruksah tu dah ada dah Ustaz. Tapi mereka ni nak mudah lagi kalau boleh. Daripada dia beri ruksah kelonggaran lagu tu, dia nak terus tak payah sembahyang. Jadi pandangan dia pun kata, nanti aku kadok lah, bukan aku nak tinggal terus. Banyak mana yang aku tinggal tu. Jadi boleh ke kita berpandangan lagu ni Ustaz? Pasal apa kadang-kadang takut, ialah dah mudah lagi ni payah Ustaz jadi lagu ni atau pandangan lagu ni. Jadi boleh ke Ustaz di sudut pandangan Islam dan Ustaz sendirilah cara pandangan peribadi Ustaz no? Boleh ke buat orang yang berpandangan lagu ni Ustaz? Itu soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya hari ni confused Selalu Tuan Haji Umar ni Felda Cini Pekan Pahang. Hari ni dia Utara pula. Lepas tu Kulaan pula. Kulaan pula. Saya rasa dia dah pindah ke Kedah ataupun ke Pulau Pinang. InsyaAllah. Baik, terima kasih Tuan Haji Omar Abdul Majid atas soalan yang ditanyakan berkenaan dengan biasalah bila mana orang ni dia ditimpa kesakitan, dia mungkin ada satu perasaan, dia kata tak apa waktu sakit ni tak payah solat, nanti bila sembuh aku qada. Saya tertarik dengan Tuan Haji Omar sebut sebentar tadi, dia kata sakitnya bukan teruk sangat pun, kaki patah je. Okey, baik. Baik, silakan Ustaz untuk pencerahannya. Dalam kaedah fiqh yang menyebutkan ad-darurah tuqaddaru biqadariha. Darurat ni diberi penaksiran dia mengikut kadarnya. Maknanya kena tengok level lah. Betul. Okey, ada level yang memang betul-betul tak boleh tinggal sembahyang. Macam saya sebut tadi, masih lagi mampu lagi untuk ni, boleh lagi ni. Mungkin ada sedikit kesukaran nak ambil air wuduk dan sebagainya. Tak ada masalah pun kalau hang kaki patah pun, hang duduk sebelah, ada spray kat sebelah, jalan lah. Tak ada masalah. Tak okey je lah. Tak adalah sukar mana. Dan untuk dia beralasan, bahawasanya selepas ini dia boleh qada. Ini adalah alasan yang tidak valid untuk syarak. Sebab apa? Sebab pertama sekali, siapa dia untuk menentukan dia akan hidup pada waktu dia nak qada? Nombor satu. Ya, Ustaz. Dia kata, nanti aku qada lah. Nanti apa, sekejap lagi petang lagi, hang pi terus. Memang tak qada dah lah. Cerita dia. Yang kedua, kaedah dalam solat ini, as-salatu ala waqtiha. Solat tu pada waktu dia. Maka bila kamu dah berada dalam waktu solat, tidak boleh tidak kamu kena sembahyang. Dan meninggalkan solat pada ketika itu merupakan satu perkara maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tak boleh. Maknanya hujahnya memang langsung tak boleh lah. Dan dia pun sebagai seorang Islam, dia tidak boleh beralasan begitu. Kerana apa? Kerana dalam kaedah kita solat ada dia punya peraturan-peraturan. Salli qa'iman, fa in lam tastati' fa qa'idan, fa in lam tastati' fa ala jamb. Seorang itu sembahyang berdiri, kalau dia tak mampu dia duduk, kalau dia tak boleh duduk dia berbaring. Sehingga kan syariat bagi pula satu lagi. Kalau hang sembahyang juga dalam keadaan memang susah dan seumpamanya, idza maridal abdu aw safar kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman salihan. Kalau dia sakit ataupun dia musafir, dia buat amalan dalam keadaan dia sakit ataupun dalam keadaan dia musafir, dalam keadaan-keadaan yang ditentukan,
tertulis baginya pahala macam dia buat waktu dia sihat, macam waktu dia mukim. Sama. Tu sebab orang duk tanya ni, kami tak boleh pergi semayang dan sebagainya. Ya, saya pun ialah dalam bab tutup masjid dan sebagainya ni juga perlulah kita tengok balik sebenarnya. Tapi dalam keadaan kita tidak dibenarkan, maka ni pahala tetap sama. Walaupun memang kita rindu, memang rindu. Siapa kata tak rindu? Nak duduk dengan kawan-kawan, nak semayang dalam keadaan satu saf, Allahu Akbar. Lah ni baru berasa. Sebelum ni orang tak berasa apa pun. Tapi dalam keadaan inilah Islam sampai bagi sampai macam tu. Pahala hang sama. Kenapa nak tinggal semayang? Dalam keadaan kamu boleh melaksanakannya dalam tata cara yang dibenarkan syarak, maka haram kamu meninggalkan solat. Itu jawapan daripada saya. Baik, terima kasih Ustaz untuk pencerahan. Maka perhatikan sebaiknya, jangan sewenang-wenangnya meninggalkan dan mengatakan tak apa, aku sakit pada hari ni, nanti bila mana aku sembuh aku qada lah. Saya ambil balik kata Ustaz sebentar tadi, siapa kita untuk menjanjikan esok untuk kita qada? Masih lagi kita ada. Renung-renunganlah wahai penonton. Keluarga besar Tanyalah Ustaz. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Kembali menghuraikan persoalan yang tersimpul dan kembali untuk menghuraikan kekeliruan yang bermain di fikiran anda berkenaan dengan topik kita pada hari ini, ibadah sakit tetap solat. Saya yakin sepanjang kita bersiaran pada hari ini, anda semua dah dapat nota-nota penting berkenaan dengan apa yang patut kita fahami bila mana sakit, nak melaksanakan solat juga tetap dalam keadaan yang sempurna. Cuba semak buku nota anda sekarang dan pen yang anda pegang di tangan menjadi saksi apa yang anda tulis pada ketika ini untuk jadikan nota penting setelah kita berbincang tentang solat tetap sakit. Dan jangan lupa untuk sebarkan kepada sahabat-sahabat anda. Dan hari ini kita tahu berkenaan dengan cara solat yang betul ketika sakit. Terima kasih kepada semua penonton. Sakit tetap solat. Minta maaf tadi saya terpusing sikit ya. Tadi saya sebut solat tetap sakit itu, minta maaf. Baik. Okey, kita akan meneruskan perbincangan kita. Soalan seterusnya di Facebook rasmi Tanyalah Ustaz TV3 dari sahabat kita Puan Zaleha Haji Muhammad Noor. Baik, soalannya, Assalamualaikum Ustaz. Soalan saya, orang yang uzur solat di atas kerusi, tapi bagaimana pula jika sujudnya juga di atas kerusi kerana ingin mencecahkan dahinya sebagaimana orang yang sehat meletakkan dahinya di atas lantai? Apakah dibolehkan dan hukumnya Ustaz? Mohon pencerahan dari Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga kepada sahabat kita Kampung Setanggi, Johor Baharu. Terima kasih Kak Zaleha atas soalan yang ditanyakan. Solat terkusi, depan pun ada kursi, sujud terkusi depan. Apa hukumnya Ustaz? Silakan. Okay. Dalam Hasyiah Al-Bajuri menyebutkan masalah ni. Jika seseorang itu mampu bersujud di atas satu seumpamanya bantal yang diletakkan di bawah dahinya beserta bentuk tankis. Apa maksud tankis? Maknanya maksud tankis ni bentuk punggung tinggi daripada kepala. Macam kita sujud betul lah. Okey, betul. Kalau boleh buat bentuk tu, maka dia kena buat begitu. Tetapi jika perkara tersebut berlaku dengan tidak mendapat wajah tangkis. Faham. Maksudnya letak sesuatu tapi punggung tetap tak tinggi. Macam semayang duduk tadi ni lah. Semayang duduk, dia duduk di situ. Punggung bukan tinggi, kadang-kadang mungkin punggung di bawah. Dia letak something dekat depan, dia sujud dekat atas something tu. Betul. Maka dekat situ tidak boleh dan tidak wajib disujud atas bantal ke ataupun seumpamanya lantaran hilang bentuk sujud ataupun lantaran hilang bentuk tangkis tersebut. Tak ada dah. Dan ini juga berdasarkan satu hadis daripada Jabir bin Abdullah bahwasanya Nabi SAW pernah melawat seorang sahabat yang sakit. Sahabat tu letak bantal, dia sujud atas bantal.
Lalu Nabi ambil bantal tu, Nabi campak. Nabi kata, lepas tu dia ambil kayu. Tak. Nabi ambil kayu tu, Nabi campak pula. Salli 'alal ardi in istata'ta wa illa fa'aumi ima'a waj'al sujudaka akhfad min ruku'ika. Tu Nabi berjelaskan. Ni bentuk semayang. Solat kamu sujud atas bumi kalau mampu. Mampu sujud terus. Kalau tak mampu, tunduk kepala untuk rukuk dan sujud. Tunduk kepala sahaja. Dan jadikan sujudmu itu lebih rendah dari rukuk. Maksudnya, kalau kita semayang, contohlah kita semayang duduk macam ni, dan macam saya kata tadi, kalau boleh sujud terus, tolong sujud terus. Kalau tak mampu, maka rukuk, contohlah saya bagi tahu, rukuk ini rukuk yang dalam keadaan kita duduk atas kerusi. Rukuk yang sempurna adalah apabila kita mampu menyamakan kepala kita ni dengan lutut kita ni. Samakan macam tu, setentang begitu. Sujud pula jauh sikit lagi. Lebihkan sikit. Lebih lagi. Lebih sikit. Kalau hak ni tak boleh, belakang pun C4, L5, L6 semua hancur. Ni kepala saja. Satu, depan sikit lagi. Maknanya jadikan sujud itu lebih rendah daripada rukuk. Itu kaedahnya. Tak payah nak angkat kerusi duduk depan, tak payah nak angkat benda tinggi apa semua. Jadi bentuk tangkis tu takkan dapat diperolehi dengan solat duduk atas kerusi. Wallahualam. Wallahualam. Baik, itu pencerahannya berkenaan dengan bila mana sahabat kita bertanya tadi, nak duduk di atas kursi dan nak sujud juga letakkan kursi di hadapan. Jadi kata ustaz untuk jawapannya sebentar tadi, maka tidak payahlah, maka lakukanlah setakat mana yang mampu, dan bila mana rukuk ke depan sikit kepala, dan bila mana sujud lebihkan sikit daripada rukuk sebentar tadi. Itu sudah membadai. Baik, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, tuan siapa di sana? Abdullah Osman daripada Seremban. Tuan Abdullah Osman dari Seremban. Ya, soalannya tuan? Soalan ni ada 3 Ustaz. 3 soalan Ni pasal penting sangat ni. Ya. Pertama Silakan sekali, yang tua dan nyanyuk, adakah dimaafkan? Kadang-kadang Zuhur dia buat 2 rakaat, kadang-kadang dia tak buat langsung dan sebagainya. Dia buat nyanyuk lah. Lagi satu, bangun pagi-pagi untuk ambil air dah besar, tiba-tiba air tak ada. Titik pun tak ada, macam Selangor lah. Bagaimana? Bolehkah ditayamum? Dan lagi satu, disebabkan sukar ambil air wuduk, selalunya di hospital, dan terlalu sakit untuk menunaikan solat, bolehkah dijamakkan solat itu? Terima kasih, itu saja. Baik, terima kasih Tuan Syed Abdullah Osman dari Seremban bertanyakan 3 soalan. Yang pertama tentang seseorang yang nyanyuk, solat zuhur 2 rakaat, tapi mungkin dah qada subuh tu Ustaz, kan? Kan? Solat zuhur 2 rakaat katanya, jadi terpusing-pusing. Jadi macam mana, adakah dimaafkan? Dan yang kedua tadi tentang bila mana tidak ada air, maka boleh atau terus tayamum. Dan yang ketiga tadi berkenaan dengan mereka yang sakit, kan? Bila mana nak ambil uduk pun susah, apa semua pun susah. Jadi macam mana untuk, seperti mana yang ditanyakan di awal tadi, berkenaan dengan solat ketika mana sakit di hospital. Jadi silakan untuk pencerahannya Ustaz. Baik, yang pertama sekali kita tengok solat orang yang tua ataupun nyanyuk lah. Okey, orang tua ataupun nyanyuk. Yang pertama, bila kita sebut orang tua nyanyuk ni, dia ada level. Sama ada, biasanya kalau bahasa orang kaitkan Alzheimer lah, dah lupa dan sebagainya. Dia ada level. Level pertama dengan level kedua. Dan level ketiga. Level pertama dengan level kedua ni, dia sekejap-sekejap. Dia ada masa diingat, dia ada masa dilupa. Dia ada masa diingat, dia ada masa dia lupa. Baik. Nombor 1, kalau dia masih lagi ingat, okey, maknanya time dia ingat. Masa dia ingat tu, kita katakan dia sembahyang dalam keadaan dia ingat. So, kalau kita nampak dia, kalau orang yang jaga, tahulah, kan? Nampak macam, dia ni okey ni, ingat ni. Ya, sembahyang ya, contoh. Mak, sembahyang mak. Dah masuk zuhur. Semayang. Atau dia semayang lah. Pergi ambil, dia semayang. Kalau dia semayang 2 rakaat, mungkin waktu tengah dia semayang tu, dia dah terlupa. Kan? Biarkan dia dalam keadaan begitu. Maksudnya kita tahu, kita ingatkan dan dia lakukan solat itu sekadar yang dia mampu. Sekadar yang dia ingat. Tak payah pula sekali lagi nak berkhilaf dengan dia pula. Sekali lagi habis-habis dia semayang. Ayah tadi jangan umuh. Ayah semayang 2 saat ni. Ini semayang 4. Dia teringat masa kecil ayah dia marah dia. Ayah semayang 2 ya. Ya ke? Ayah tadi semayang 4. Tak, ayah semayang 2. Tak usah bergaduh. Pasal dia memang dah dalam keadaan begitu. Okey, itu nombor 1. Nombor 3, ni memang dalam keadaan dah hilang langsung dah.
Maknanya apa nama tu dia panggil kharaf ataupun Alzheimer ni lah. Dia dah masuk dalam keadaan orang yang tak dikira taklif bila mana ingatannya tak stabil. Tak stabil, hilang taklif. Stabil, okey, buat. Kalau tahap hilang ingatan, maka dia dah tak wajib solat lah. Waktu tu tak ada apa, dia tengok kita pun dia tak tahu dah apa, tanya apa, tak tahu apa dah. Memang habis dah ruyuk. Ada orang yang lain semua ruyuk, semayang dia ingat. Ada. Masya Allah. Doalah, kalaulah Allah Ta'ala bagi kita umur macam tu, biarlah kita tak menyusah orang, tetapi dalam masa yang sama kita ingat tanggungjawab kepada Allah. Okey, maksudnya dalam keadaan itu tua. Nombor 2, tayamum kalau tak boleh wuduk dengan air ataupun tak boleh berwuduk. Contoh langgar Selangor. Dalam langgar Selangor, saya pun duduk Selangor. Saya pun ada gangguan air juga. Tapi dalam keadaan tak ada langsung ni, tak ada setitik ni pun, saya tak nampaklah keadaan tu berlaku. Sebab apa? Sebab dalam yang pertama, kita boleh tayamum ni syaratnya kita telah berusaha mencari air. Contoh, apa usaha cari air tu? Maksudnya kita tahu ada air boleh boleh telefon apa nama tu, Syabas ke siapa ke, hantar air rumah kita. Boleh buat dalam keadaan tu. Kalau tak boleh buat macam tu, ada orang beli air, belilah, tak ada masalah. Beli air mineral ke, beli air mineral mungkin mahal. Air minuman biasa tu, beli air tu separuh guna untuk wuduk. Tak payah pun bubuh dalam spray. Senang cerita, ambil wuduk dan spray, tak membazir air. Benda ni boleh pergi tayamum ni dalam keadaan dah cari air tak jumpa langsung, setitik pun tak ada. Dan kalau yang ada tu pun memang nak guna untuk minum ataupun untuk masak dan seumpamanya. Itu cerita lain lah. Tapi ni setitik pun tak ada, langsung tak ada ni. Kat Selangor tu ada lagi. Tak boleh bagi alasan. Tak boleh terus pergi kepada tayamum. Dan yang keadaan yang kedua, kalau memang dia ada penyakit, dia tak boleh kena air. Contoh, dia terbakar kulit, seumpamanya. Ataupun penyakit kulit yang kalau kena air, merebak lagi penyakit tu. Maka dia boleh bertayamum ketika itu. So, jangan bermudah sangat dalam bab tu. Jamak solat ketika mana sakit, memang ada pandangan ulama yang membenarkan orang sakit sekiranya sukar untuk dia mendapat bantuan ataupun seumpamanya ketika mana dia duduk di hospital dan seumpamanya. Kalau dia dalam keadaan dia boleh bergerak sendiri, maka dia boleh semayang macam biasa. Tapi kalau dia tidak mendapati orang yang membantu dan sukar sebagainya, dia sendiri tak boleh bergerak sebagainya, dia boleh mengambil hukum ketika mana dia rasa mudarat, dia tak boleh buat apa, dia boleh jamak solat ketika itu berdasarkan keadaan dia dan keadaan kesakitan dia. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz untuk 3 pencerahan dengan 3 soalan. Tentang yang pertama tadi, orang yang telah lanjut usianya dah masuk nyanyuk pula, maka itu nak buat macam mana kan, sebab dia dah masuk dalam kategori terlupa seperti itu. Dan yang kedua tentang air sebentar tadi, kalau dah cari, betul-betul cari dan tak jumpa, barulah dibolehkan tayamum. Dan yang kedua tadi, mungkin mereka tak boleh kena air, bila kena air lagi teruk penyakitnya, itu boleh tayamum. Dan yang ketiga tadi, dibolehkan jamak sekiranya betul-betul dalam keadaan yang membolehkan seseorang itu untuk jamak ketika mana dia sakit berada di hospital. Baik, okey, untuk soalan seterusnya di Facebook dari sahabat kita Puan Baizura Mazlan. Soalannya, Assalamualaikum, soalan saya, bolehkah kita doa minta Allah cabut nyawa? Minta Allah cabut nyawa kita jika kita diuji dengan sakit yang teruk sehingga tidak boleh menguruskan diri sendiri dengan alasan tak nak membebankan anak-anak atau pasangan untuk menjaga kita. Mohon pandangan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga Puan Baizura Mazlan atas soalan yang ditanyakan. Bila mana sakit yang terlampau teruk dan doa minta dicabut nyawa. Dia kata, apa lagi aku guna hidup? Sakit seperti ini, solat pun tak dapat sempurna seperti mana orang lain. Cabutlah nyawaku. Jadi macam mana Ustaz? Boleh ataupun tidak Ustaz? Silakan. Baik, dalam hadis Nabi SAW, Nabi banyak bersabda, la yatamanna ahadun minkum al-mauta lidurrin nazala bihi fa in kana la budda mutamanniyan lil mauti falyaqul, kata Nabi, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanati al wafatu khairan li. Janganlah seseorang daripada kamu mencita-citakan mati, berangan untuk mati kerana musibah yang menimpanya. Duduk dalam keadaan apa pun, jangan minta mati. Allah matikan aku. Jangan, no. Benda tu jangan dibuat. La yatamanna ahadukumul maut wala yad'u bihi min qabli an ya'tiyahu. Janganlah, dalam hadis yang lain, hadis riwayat Muslim,
janganlah kamu bercita-cita mati dan jangan berdoa meminta mati bila mana belum tiba waktunya. Maka kalau dia tak mampu untuk tahan sakit, tak mampu dah, tak larat dah. Ya. Nabi ajar kita doa, ya Allah. Ni bahasa lembut, bukan bahasa ya Allah mati baik. Bukan begitu. Ya Allah, Allahumma in kanatil haya khairan li. Kalaulah hidup tu baik untuk aku, maka hidupkanlah aku. Ahyini in kanatil haya khairan li. Dan matikanlah aku. Tawaffani in kanatil wafatu khairan li. Kalaulah mati itu elok untuk aku. So kat sini Nabi ajar kita berdoa dengan cara yang lebih sopan dengan Allah Ta'ala. Anas bin Malik kata, laula anna Rasulullah SAW nahana an nadu'a bil mauti la da'utu bihi. Aku kalau tak pernah dengar Nabi SAW menghalang untuk berdoa untuk mati, nescaya aku akan doa. Maksudnya dia mengetahui bahawasanya larangan jelas daripada Rasulullah SAW untuk kita tidak berdoa meminta kematian. Kalau terpaksa sekalipun, itulah yang diajarkan oleh sunnah Nabi. Doa, ya Allah, berikanlah aku hidup sekiranya baik untukku dan matikanlah aku sekiranya mati itu lebih baik untukku. Maknanya kita pulang kepada Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Minta-mintalah jangan ada terlintas pada kita untuk menyebut permintaan seperti itu. Dan bila mana kita jadi macam itu, sebenarnya kita fikir balik, bila mana ditimpa ujian, sakit dan sebagainya, mesti ada jalan penyelesaian dan setiap penyakit ada ubatnya. Jadi jangan putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sentiasakan dalam keadaan bersemangat dan ingat, innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Baik, soalan seterusnya di Facebook dari sahabat kita Mujahidah Solehah. Baik, Assalamualaikum Ustaz, apakah ada kemudahan bagi wanita hamil yang sakit dan ingin menjaga kandungannya? Bolehkah dia solat dalam keadaan duduk? Apakah rukhsah kepadanya? Syukran. Terima kasih Mujahidah Solehah atas soalan yang ditanyakan berkenaan dengan kemudahan bagi wanita yang hamil untuk melaksanakan solat demi menjaga kandungannya. Silakan Ustaz. Baik, mungkin dalam keadaan wanita hamil ni juga berbeza-beza. Ya, betul. Sebab saya bila berbicara tentang wanita hamil, kita tak pernah hamil. Ya. Betul. Yang kedua, selalunya, ini saya nak bagi nasihat. Selalunya bila satu orang bercakap, dia tak boleh bercakap mewakili orang lain. Sebab kalau dia kata, saya dulu tak ada masalah pun. You tak ada masalah. Orang lain ada masalah. Betul Ustaz. Setiap orang kondisi berbeza. Ada orang mengandung, teruk ya Rabbi, muai dia, bangun aja berpusing, berpinau, berbum. Tak boleh kata apa. Peringkat mengandung bagi setiap perempuan berbeza. So, hukumnya juga berbeza. Kalau yang mampu solat berdiri dalam keadaan asal, semayang sujud rukuk apa semua, semayang dalam keadaan asal. Tapi kalau dia tak mampu, contohnya dia hanya mampu, dia berdiri lama tak boleh. Berdiri dia tak boleh. Dia memang kena style kena tidur. Ada. Orang yang tak boleh ni, dia sakit belakang habis ni. Dia kena letak, bahkan kena letak, kalau tidur kena letak bantal celah, tak boleh. Sakit. Dia nak bangkit pun tak boleh, nak buat susah. Maka dalam keadaan itu, sama ada dia solat duduk, kalau dia mampu solat duduk, kalau dia tak mampu langsung nak bangkit, nak bangun tak boleh, maka dia boleh solat dalam keadaan dia berbaring sekalipun. Bukan takat duduk, baring sekalipun dia boleh solat. Jadi dalam keadaan apa sahaja, contoh dia takut. Dan kalau dia takut tu dalam erti kata dia takut kerana ada komplikasi dalam mengandung. Maka takut tu valid lah. Tapi kalau sekadar takut-takut, tak ada apa-apa, tak ada apa pun sebenarnya, tapi takut je, itu tak bolehlah nak katakan sebagai satu alasan yang valid untuk dia nak semayang mengambil rukhsah. Tapi dalam keadaan dia sakit pinggang belakang, contohnya bila dia sujud, sakit sesak nafas dada dan sebagainya, ataupun ada komplikasi ketika itu, maka ketika itu dia boleh mengambil rukhsah, sama ada solat dalam keadaan duduk ataupun solat dalam keadaan berbaring sekalipun. Wallahu a'lam. Kita takut-takut anak tu terpusing bila mana sujud dia kata. Terpusing bila boleh sujud. Jadi, boleh jadi. Terima kasih kepada jadi. Ustaz untuk pencerahan berkenaan dengan persoalan menjaga kandungan tadi untuk selamat dan kemusykilan dan sebagainya demi menjaga kandungan. Terima kasih sahabat kita yang bertanyakan soalan Mujahidah Solehah sebentar tadi. Baik, ada lagi kita nak bincangkan berkenaan dengan sakit tetap solat,
Tetapi kita berakhir di sini dahulu di TV3, sambungan 30 minit di TV9. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah bertemu kembali untuk sambungan 30 minit di TV9 meneruskan perbincangan sakit tetap solat. Sebenarnya banyak kita dapat ilmu-ilmu dan juga mutiara pada hari ini berkenaan dengan bagaimana sebenarnya cara yang betul bila mana kita nak laksanakan solat dalam keadaan kita ditimpa sakit dan juga penyakit, dan bagaimanakah kita melaksanakannya dalam keadaan yang sempurna walaupun keadaan melaksanakan itu berbeza, tetapi jika dengan kesungguhan dan betul-betul dengan keazaman dan penuh dengan pengharapan, pahalanya dapat sama seperti lakukan, sempurna seperti orang lain yang dapat laksanakan dengan sebaik mungkin. Okey, kita nak ambil soalan di Facebook dari sahabat kita Tuan Sairul Nizam. Baik, soalannya, Assalamualaikum. Jika seseorang itu mengalami luka kecil pada tapak kakinya, ini menyebabkan dia tidak dapat berdiri dengan sempurna ataupun stabil ketika solat. Bolehkah dia solat sambil duduk ataupun dia boleh bersandar pada dinding supaya dapat membantu dia berdiri dengan stabil ketika solat? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Tuan Sairul Nizam dari Taiping, Perak. Terima kasih Tuan atas soalan yang ditanyakan. Sakit kaki tak boleh diri stabil, jadi bagaimana Ustaz? Mungkin Ustaz boleh kongsikan juga sikit macam mana kalau orang yang sembahyang tak stabil, dia sakit lutut dan sebagainya, bangun, dia pegang dinding, dia pegang tiang, boleh ataupun tidak Ustaz? Dia berpegang pada itu untuk membantu dia bangun. Silakan Ustaz. Baik, yang pertama sekali, bila seseorang itu ada sakit luka kecil dekat tapak kaki dan seumpamanya, jujur saya sendiri pernah luka kecil. Bukanlah luka kecil, luka berlubang kaki pun pernah. Terpijak apa? Ada lah. Zaman-zaman nakai. Jadi, pertama sekali, untuk luka kecil, dia tidak menggugurkan kewajipan dia untuk solat berdiri. Maksudnya, dia kena berdiri dengan secara yang dia mampulah. Kalau berdirinya itu menyebabkan dia pening ataupun jatuh tak stabil, itu dah cerita lain. Itu dah sampai peringkat lain lah. Maknanya peringkat tu dia kena duduk lah. Tetapi dalam keadaan asal, sebab dia sebut idza batal al-asl, dalam kaedahnya bukan idza batal al-asl yusaru lil balad. Bila mana batal asal, tukar kepada ganti dia. Pergi kita tukar kepada menggantikan asal. Contoh asal berdiri, tak boleh. Tak boleh disebabkan memang tak mampu, tak boleh, sakit semuanya, badal dia duduk. Baru pergi ke duduk. Tetapi, ni dalam kaedah juga menyebutkan dalam syarahnya, amma madam al-aslu mumkinan, kalaulah asal tu boleh dilakukan, fala yusaru ilal badal. Tak bolehlah pergi kepada gantinya tu. So, sekarang ni istilahnya dia mampu berdiri tak? Dia mampu berdiri. Cuma ada sikit je, jengkok sikit. Tak apa, berdiri dulu. Berdiri dulu dalam keadaan yang ni. Berdiri, kemudian baru dia duduk. Dan kalau dia terpaksa memegang kepada dinding dan seumpamanya untuk bantu dia berdiri, para fuqaha memandang bahawasanya keharusan solat secara bersandar ataupun secara dia pegang jika ada keperluan. Kalau dia tidak mampu untuk solat melainkan dia bersandar kepada sesuatu, maka itu dalam keadaan ni. Kecuali kalau orang yang tak ada keperluan, kalau tak ada keperluan tu tak bolehlah. Tapi kalau ada keperluan, maka solat tersebut, kalau dia orang tu bersandar pada dinding ataupun pegang dinding, dia bantu dia bangun dan sebagainya. Kalau dinding tu ada dua keadaan, cabut dinding dia tak jatuh, cabut dinding dia jatuh. Dua-dua pun dianggap sah mengikut mazhab Syafi'i, tak ada masalah. Dan pandangan ketiga dalam mazhab, boleh bersandar jika dia mampu berdiri tegak tanpa bersandar. Maksudnya dalam keadaan dalam keadaan apa pun boleh dia bersandar, tapi kalau dia perlu kepada benda tu dia buat. Kalau dia tak perlu, mungkin kat situ hukumnya makruh lah. Sebab apa? Sebab
tak payah pun sebenarnya, dia boleh pun. So kalau dia boleh, dia buat sendiri. Tapi kalau dia tak ada masalah, dia memang mempunyai masalah, maka dia solat bersandar ataupun dia pegang nak bangun, guna ada sebelah ada orang kata apa, kerusi ke apa, dia pegang untuk dia bangun, untuk dia bantu, itu tidak menjadi masalah bagi orang yang berada dalam keadaan sedemikian. Yang penting luka kaki boleh berdiri lagi, insya-Allah. InsyaAllah. Baik, luka kaki kecil di bawah tapak kaki masih boleh berdiri, maka laksanakanlah dengan sempurna. Bila sebut tentang solat bersandar di tiang dan di dinding ni, kita teringatlah suasana sembahyang tarawih bulan Ramadan kan, bila mana solat tarawih dapat tiang, itu adalah satu keistimewaan pada orang tersebut. Kan, memang satu special lah bagi dia kan. Lama pula solat dapat tiang, lama-lama dia makin bersandar, selesa dari situ. Baik, okey, itu pencerahan berkenaan dengan apa yang disebutkan sebentar tadi, solat bersandar di dinding dan pegang pada sesuatu untuk bangun. Bila mana ada sakit maka dibolehkan, tapi kalau tidak ada apa-apa masalah jadi tidak boleh. Jangan sesekali melakukan seperti itu. Baik, okey, untuk soalan seterusnya di Facebook dari sahabat kita Hikmah Muhammad Saleh. Baik, okey, soalannya, Assalamualaikum, jika seorang yang sakit tidak sembahyang, adakah menjadi tanggungjawab orang yang menjaganya untuk menanggung dosa solatnya? Baik, jika dia tidak menyuruh orang yang sakit itu sembahyang. Okey, itu kata kuncinya. Mohon pencerahan. Terima kasih Hikmah Muhammad Saleh atas soalan yang ditanyakan. Bila mana orang tu tak solat, adakah yang jaga itu menanggung dosa bila mana yang menjaga ni tidak memperingatkan dan membantu untuk dia solat? Silakan Ustaz. Baik. Sebelum saya jawab soalan tu, saya nak tambah sikit mengenai solat tadi, bersandar dan berdiri tadi. Kalau dia mampu berdiri tapi dia tetap bersandar, waktu tu solat tu tak sah. Tidak Sebab sah apa? Sebab apa? Sebab dia dalam keadaan dia mampu berdiri, tetapi dia menggunakan sesuatu yang orang kata apa, bukan hak dia pada ketika itu, dan dia apa nama tu mampu berdiri tegak tanpa perlu bersandar, maka dalam keadaan tersebut dia tidak sah solat. Tapi kalau dia memerlukan sandar tu untuk dia berdiri tegak kerana kesakitan dan sebagainya, maka itu cerita lain. Itu hukum balik kepada apa yang kita bincangkan tadi. Baik, dalam keadaan tadi orang ni dia waris, perlu tak dia jaga peringatkan solat, apakah dia berdosa? Dosa dia tidak berkaitan dengan orang tu tinggal sembahyang. Kalau dia tinggal sembahyang, maksudnya dia sendiri orang yang sakit tu tinggal sembahyang, kita tak berdosa lah, pasal bukan kita yang tinggal sembahyang, dia yang tinggal. Tetapi dosa kita kat mana? Dosa waris kat mana? Dosa waris dekat tak bantu dia solat. Nombor satu, dosa waris dekat tidak mengingatkan dia solat. Maka waris berdosa disebabkan tu. Jadi dosa dia ni tak berkait lah. You punya dosa, I punya dosa. Tetapi waris berkaitan dengan apa? Dengan mengingatkan, dengan membantu. Maka apabila dia tak buat benda tu, yang menjadi, kalau nak kata kewajipan pun, ialah kewajipan lah. Sebab kalau anak, wajiblah dia mengingatkan mak ayah dia untuk solat dalam keadaan mereka sedang sakit. Wajiblah anak tu mentaati kedua orang tuanya dengan membantu kedua orang tuanya melaksanakan ibadah ketika sakit. Wajiblah bagi seorang anak tu mentaati kedua ibu bapanya dalam keadaan apa yang dia mampu. Maka dia meninggalkan kewajipan tu, yang tu dosa atas dia. Dosa sebab apa? Menggagalkan kewajipan untuk membantu orang tua dia ke ataupun ahli keluarga yang pada saat dia boleh membantu tapi dia tinggalkan. Maka ketika itu dosa dia dekat situ. Dosa kawan ni tinggal, itu dia dengan Allah Ta'ala. Kita tak ada berkaitan. Bila sebut tentang dosa yang meninggalkan solat tadi, itu adalah sendiri-sendiri punya dosa. Tetapi dosa waris itu di mana yang menjaga itu di mana bila mana tidak membantu untuk pesakit itu solat dan tidak memperingatkannya masuknya waktu solat. Perhatikan baik-baik, takut-takut kita biasa buat. Okey, kita nak berehat seketika, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, terima kasih dan terima kasih diucapkan kepada semua penonton yang masih setia menyaksikan sehingga ke penghujung pada hari ini Tanyalah Ustaz. Moga-moga anda semua dapat pencerahan berkenaan dengan apa yang kita bincangkan. Dan saya ulang sekali lagi, jangan lupa untuk kongsi dengan sahabat-sahabat anda mungkin ada terlepas melihat Tanyalah Ustaz pada hari ini berkenaan dengan sakit
tetap solat. Kita nak sebarkan kepada sahabat kita, nak beritahu kepada mereka bila mana sakit jangan kita anggap ia remeh meninggalkan solat, nanti sihat baru qada, tetapi sebenarnya kewajipan itu walaupun dalam keadaan sakit tetap perlu ditunaikan. Perhatikan ayat itu baik-baik supaya jadi satu benda penting dalam kehidupan kita. Okey, baik, kita nak meneruskan perbincangan kita. Mesti ada penonton di rumah yang terfikir bilalah nak keluar soalan berkenaan dengan ada orang yang dia ni kencing tak lawas dan jenis sekejap-sekejap nak buang air kecil, sekejap-sekejap nak buang air kecil. Jenis dia ni bila mana nak berwuduk, nak simpan lama tu tak boleh. Jadi macam mana orang yang dalam keadaan seperti ini, adakah boleh dia bawa solat satu waktu, contoh waktu zuhur, dia bawa ke ujung waktu zuhur, dia nak buat zuhur dan tunggu masuk asar, terus buat asar di awal waktu. Adakah boleh seperti itu ataupun bagaimana keadaan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah seperti ini? Jom kita dengarkan pencerahan dari Al-Fadil. Ustaz, silakan Ustaz. Baik. Orang yang terkena salisil baul ataupun dia hukumnya sama sebagaimana perempuan istihadah. Ya. Yeah. Mereka ini dikategorikan dalam kategori yang uzur dan ada hukum khusus untuk salat dan beribadah. Yeah. Fuqaha meletakkan beberapa garis panduan kepada mereka ini, antaranya pertama sekali hukum salat dia perlukan wuduk, dia tak gugur disebabkan penyakit kencing tak lawas itu. Yang kedua, perlu dibersihkan terlebih dahulu bahagian kemaluan dan kemudian ikhtiarkan dengan sesuatu yang boleh menutup bahagian kemaluan tersebut, seperti kita balut dengan kapas atau apa sajalah yang menyebabkan air kencing itu tak menitis keluar daripada kawasan tersebut dan merebak ke tempat lain. Itu maksud dia. Dengan tak kisahlah pakai pampers ke, pakai pampers pun boleh jadi pergi juga tempat lain. Kita tutup di bahagian kemaluan tu, tutup saluran tu. Okey. Atau apa cara sekalipun untuk memastikan air kencing ataupun darah istihadah tu tak keluar dan tak terus menitih ketika mana kita sedang solat. Dan wuduk pula, kena wuduk segera dan berhati-hati dengan merasakan tidak lagi air menitis kencing selepas dibalut dan selepas ditutup. Dan wuduk perlu diambil selepas masuk waktu solat. Ini maksudnya, diorang ni kena sembahyang setiap satu solat wuduk yang baru. Faham. Maksudnya diorang kena buat begitu. Dan wajib berwuduk bagi setiap solat fardu dan wuduk tersebut boleh guna. Maksudnya dia solat satu fardu dan solat sunat berapa pun dia nak semayang tak jadi masalah. Tu. Tapi untuk masuk solat fardu balik wajib. Dia kena bersih, ambil balik dan bersihkan balik semula. Memang ujian sikitlah. Wajib segera menunaikan solat selepas wuduk, dia tak boleh tangguh. Contohnya kalau dilewatkan seperti mana tengah dengar azan, iqamah, tak apalah lewat sebab tu. Tunggu jemaah lain. Kalau dia semayang jemaah cari kiblat, lama cari kiblat. Tempoh tu tak mudarat lah walaupun menitis air kencing. Tetapi kalau sebaik-baiknya dia dah ready, masuk waktu, dia bersihkan semua, lepas tu ambil wuduk, dia terus semayang. Dia kena segerakan. Sekiranya dilewatkan tanpa ada masalah, batal wuduk dan wajib diulangi semula proses tersebut lah. Dan wajib berwuduk setiap kali solat fardu dan wajib menggantikan balutan, bandage dan seumpamanya untuk setiap kali solat. Adapun dia nak jamak dalam keadaan macam ni, dia masih lagi boleh solat pada setiap waktu dan setiap ketika. So tidak ada keperluan untuk dia jamak. Jamak suri, iaitu letak ujung dengan awal. Maka ini juga tidak digalakkan. Sebab apa? Sebab sama saja. Sebab dia tetap juga setiap kali dia perlu membersihkan dan mengambil kaedah yang sama untuk berwuduk. Maka dalam keadaan macam ni, dia kena redha, sabar dengan ujian dia tu. Allah ganjari dia dengan kesusahan yang dia alami. Kenapa keadaan saya tak boleh sama dengan orang lain? Tak sama. Sebab ini penyakit yang berkaitan dengan kamu dan kamu mampu untuk buat benda tu. Proses tu boleh dilakukan. Melainkan kalau dia dah lumpuh sebagainya, itu cerita lain. Tapi ini sekarang ni dia dalam keadaan yang biasa, tetapi sakitnya menguji begini,
maka itulah keadaan untuk dia solat. Wallahu a'lam. Tapi saya contoh kalau dia dah balut bahagian tersebut dan merasakan ada air yang keluar, adakah dia kena terus berhenti solatnya ataupun Tak, bagaimana waktu Ustaz? ketika solat dia boleh terus solat macam biasa dan selesaikan solat tersebut dan maknanya boleh solat sunat sebagaimana yang kita sebut tadi. Walaupun air itu keluar di dalam kapas tersebut. Dalam keadaan tersebut. Maksudnya memang memang benda tu dah tak boleh kawal. Faham, Ustaz. Ketika mana dia solat dan perkara tersebut berlaku, maka di situ dia dimaafkan. Baik, terima kasih Ustaz untuk pencerahannya. Jadi tidak keliru lagi itu jawapan berkenaan dengan mungkin ada sahabat-sahabat kita yang menonton Tanyalah Ustaz pada hari ini terlibat dengan masalah seperti itu. Itulah jawapannya. Diperbaharui wuduknya dan kalau boleh tutuplah saluran tersebut daripada keluarnya air di bahagian tersebut. Okey, baik. Untuk pencerahan soalan seterusnya di Facebook Tanyalah Ustaz TV3 dari sahabat kita, Puan Fauziah Nurdin. Baik. Assalamualaikum Ustaz, saya Puan Fauziah dari Kelantan. Saya nak tanya macam mana pula solat bagi pesakit yang menjalani dialisis yang ada alat di leher. Alat tu nama IJC ya. Baik, okey. Yang tak boleh terkena air dalam pada yang sama wanita itu haid. Macam mana untuk dia mandi hadas dan solat dalam keadaan tak boleh terkena air atas nasihat doktor pakar. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih Puan Fauzia atas soalan yang ditanyakan. Tak boleh kena air, dia haid, nak bersuci, tak boleh Ustaz. Jadi bagaimana? Baik. Dalam keadaan ini ada satu pandangan lah. Kita kena tengok dulu. Tak boleh kena air itu mungkin di kawasan tersebut. Yeah. Jika ada perkara yang memungkinkan dia untuk mandi di tempat yang lain, tempat lain mandi macam biasa, cuma di situ saja tak kena air. Ataupun kawasan yang dia dia punya laluan dia tu dekat sini tu ditutup dengan mekanisme yang dia tutup sehingga menyebabkan tak kena air dan seumpamanya, maka yang lain dia tetap kena lalukan ataupun kena ambil air macam biasa. Cuma dalam bab ni kalau memang betul-betul langsung tak boleh kena air, termasuk semua badan, saya tidaklah mengatakan tak boleh kena air langsung semua badan kan. Cuma dalam hal ini, dalam hadis ada dua asar daripada sahabat Nabi SAW. Satunya daripada Ammar bin Yasir. Dia kata ajnabtu falam asibil ma fatama'aktu fis sa'idi wa sallaitu. Nabi SAW diberitahu oleh Ammar bin Yasir. Dia kata, aku berjunub dan aku tak mampu nak guna air. Dan aku berguling-guling di atas tanah. Sebab apa? Sebab nak ganti, tak boleh mandi itulah. Dan aku sembahyang. Maka inna makana yakfika, kata Nabi SAW, hakada wa daraba bi kaffaihi fil ardi wa nafakha fiha thumma masaha bihima wajhahu wa kaffai. Nabi dengar benda tu, Nabi kata cukup untuk kamu buat macam ni. Maksudnya ambil tangan letak, kemudian sapu dekat ambil tangan, tiup, sapu dekat muka, sapu kat tangan. Maksudnya tayamum. Nabi kata cukup kamu tayamum sahaja. Tak payah kamu mandi, tak payah kamu buat apa-apa. Itu satu asar. Satu asar lagi daripada Amr bin Al-As. Begitu juga aku bermimpi pada malam yang sejuk di waktu itu di dalam peperangan Zatus Salasil. Dia mimpi, dia tanya Nabi lah macam mana. Dia pun buat benda yang serupa juga sehingga Nabi tertawa. Maksudnya Nabi tergelak dengan kaedah sahabat itulah. Nabi kata cukup dengan sekadar kamu mengambil tayamum. Jadi kalau betul-betul keadaan dia memang tak boleh guna air langsung, maka untuk dia angkat hadas dia tayamum sahaja. Dan dia boleh solat dengan yang lain-lain lah dengan keadaan dia tu. Jika benar langsung tak boleh kena air di badan dia. Tapi kalau tempat lain boleh kena air dan muka dan seumpamanya, dia mandi hadas seperti biasa, mandi, tetapi kawasan dia tu ditutup. Kawasan tutup, jangan terkena air, dan dia gantikan dengan tayamum kawasan yang dia tak boleh kena air tu. Jadi ada dua keadaan lah. Langsung tak boleh kena air ataupun memang mudarat kalau kena air, maka dia boleh gantikan hanya dengan tayamum. Wallahualam. Ada dua keadaan yang betul-betul tak boleh kena air, dan yang kedua ada bahagian yang boleh kena air. Kalau bahagian yang boleh kena air, maka kenakan air. Yang tak boleh itu maka di tayamum. Dan kalau 100% tak boleh kena air, maka cukup sekadar tayamum saja. Itu untuk penyelesaian bagi masalah yang kita bincangkan sebentar tadi dari soalan Puan Fauziah. Baik, soalan yang seterusnya
seterusnya di Facebook dari sahabat kita, Tuan Anwar Muhammad. Baik, katanya, Assalamualaikum. Soalan saya, adakah seseorang yang sakit itu berusaha untuk solat akan menerima balasan yang lebih selain daripada pahala dan rahmat? Mohon pencerahan terbaik, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Dan terima kasih juga kepada sahabat kita Tuan Anwar atas soalan yang ditanyakan. Dapat pahala lebih katanya bila mana solat dalam keadaan sakit yang bersungguh-sungguh itu, Allah beri pahala. Silakan Ustaz. Dalam satu asar ada menyebutkan, inna 'idhamal jaza' bi'idhamil bala'. Sesungguhnya pahala yang besar dengan ujian yang juga besar. Dia berkadar langsung dengan ujian. Makin hebat ujian, makin besar pahala. Begitu juga dalam satu kaedah menyebutkan ziyadatul masyaqqah ziyadatul ajr. Tambah masyaqqah, susah lagi, tambah lagi pahala. Maka dengan itu, dengan kesusahan kita itu, maka Allah memberikan ganjaran yang lebih baik, lebih besar disebabkan oleh kesusahan. Sebab itu kita pertama sekali, Allah tak akan menyusahkan. La yukallifullah nafsan illa usaha, kecuali benda yang mampu dilakukan oleh hamba. Tetapi jika kesusahan itu berlaku dan hamba itu menanggung kesusahan, sabar atas kesusahan, dan dia mentaati Allah dalam keadaan susah, indal makarih, maknanya antara lainnya isbaghul wuduk, dia sempurnakan wuduk pada dalam keadaan kesusahan, dalam keadaan masyaqqah, dalam keadaan orang kata apa, banyak ujian, maka di situ ada ganjaran dan juga berdasarkan kaedah tambahan ganjaran. Bersama besarnya ujian, besarlah juga ganjaran yang Allah Ta'ala bagi kepada dia. Besar ujian dan besar ganjaran yang Allah akan berikan kepada mereka yang ditimpa sakit tersebut, usahanya tetap dalam keadaan nak melaksanakan solat dalam keadaan yang sempurna. Baik, sedang menonton Masa Mencemburui, dan mudah-mudahan kita dapat sesuatu pencerahan berkenaan dengan apa yang kita bincangkan pada hari ini berkenaan dengan sakit. Tetap solat, cara solat yang betul ketika mana dalam keadaan sakit. Jom kita dengarkan kesimpulan dari Al-Fadhil Ustaz untuk penutup pada perbincangan kita pada hari ini dan doa ringkas untuk penutup. Silakan Ustaz. Baik, sebagai menutup tirai perbincangan kita pada hari ini, pertama sekali saya nasihatkan kepada kita semua agar kita terus menekuni ilmu-ilmu agama kita, bertanya kepada yang pakar untuk mengetahui, bertanya kepada orang yang alim untuk menyelesaikan masalah kita, dan kepada waris terutama anak-anak yang menjaga orang tua yang sedang sakit, pastikan cukup ilmu dan cukup orang kata apa, kita punya pengetahuan untuk kita bantu keluarga kita yang dalam keadaan sakit. Ini adalah satu benda yang jarang sekali sebenarnya kita orang kata apa, bersedia dengan perkara-perkara macam ni, terutama dari sudut ilmu, terutama dari sudut pengalaman. Memang tak ada langsung sebelum ni, mana ada pengalaman menguruskan orang sakit. Tiba-tiba ada dalam ahli keluarga kita ditimpa kesakitan, maka ketika itulah baru kita nak ni. Tak ada masalah, cuma lengkapkan dengan ilmu. Dalam buku panduan yang diberikan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, panduan bersuci dan bersolat bagi pesakit, semua orang boleh download, tak ada masalah. Bendanya mudah sahaja. Boleh muat turun, baca, supaya kita bersedia dalam keadaan kita mengetahui. Buat sesuatu dalam keadaan mengetahui hukum adalah lebih selesa daripada kita buat sesuatu dalam keadaan kita jahil. Sebab itu, ubat kepada kejahilan, bertanya. Bertanya dengan yang betul, insya-Allah. Insya-Allah. Silakan tutup dengan doa ringkas, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa 'adzabil akhirah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kami dalam mentaati-Mu ya Allah. Jadikanlah kami cenderung dalam mentaati-Mu ya Allah. Bantulah mereka yang sakit dalam mentaati-Mu ya Allah. Bantulah waris-waris yang menjaga mereka yang sakit dalam mentaati-Mu ya Allah. Amin. Bantulah semua dalam keadaan mereka ya Allah. Ringankanlah beban bagi mereka yang sakit ya Allah. Berikanlah kesabaran kepada mereka dalam masa mereka melaksanakan ketaatan benar, dengan banyaknya ujian, banyaknya ganjaran. Moga-moga ya Allah, Engkau tidak nafikan kami daripada rahmat-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz dan terima kasih diucapkan kepada semua penonton. Jangan lupa esok bersama dengan moderator Da'i Luqman dengan ahli panel Ustaz Mas Ghazali Ibrahim dengan topik pengajaran hadis 7 dosa besar. Teruskan menonton. Tanyalah Ustaz biar tahu. Jangan keliru. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.